Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Debbie Eminda Padan dalam Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 12 Mei. Penduduk di Long San Baram kini menikmati bekalan elektrik 24 jam dengan pelaksanaan stesen solar hybrid. Stesen yang didermakan oleh Shanghai Electric tersebut mempunyai kapasiti bekalan 350 kW menerusi 7 panel solar dan simpanan bateri sehingga 1 megawatt termasuk jana kuasa diesel. Stesen tersebut mula dibina sejak Januari 2021 bernilai RM10 juta, telah siap sepenuhnya pada April tahun lalu dan membekalkan tenaga elektrik kepada 104 buah rumah dan 16 kemudahan lain termasuk gereja, klinik dan sekolah. Ia merupakan sumbangan syarikat tersebut hasil daripada lawatan kerja Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ke kemudahan syarikat tersebut di China beberapa tahun yang lalu. Terdahulu dalam ucapan pada Majlis Penyerahan Projek Shanghai Electric kepada Sarawak Energy Berhad di Kuching, Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, ketersambungan bekalan elektrik secara off-grid ke Long San itu menjadi asas untuk membangunkan ekonomi komuniti untuk mencapai negeri maju menjelang 2030. Katanya usaha ini juga selari dengan sasaran kerajaan negeri untuk mencapai liputan elektrik 100% pada tahun 2025. Hadir sama pada majlis tersebut ialah Konsul Jeneral Republik China Zhing Weiping, Menteri Teliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi, Presiden Shanghai Electric Power Sdn Berhad Ziao Weihua dan Pengerusi Sarawak Energy Berhad SEB Datuk Amar Abdul Hamid Sapawi. Pengurusan sisa pepejal Bandaraya Kuching perlu ditambah baik berikutan peningkatan populasi penduduk, taraf hidup dan aktiviti perindustrian yang semakin pesat. Timbalan Premier Dato' Sri Dr. Sim Kui Hian berkata, sisa pepejal harus diurus dengan cekap dan sistematik kerana ia akan memberi impak kepada kebersihan dan kesihatan awam. Dato' Sri Dr. Sim memberitahu pihak berkuasaan tempatan bertanggungjawab dalam pengurusan sisa yang lebih baik kerana pengurusan sisa yang tidak sistematik menyebabkan kualiti kebersihan dan kesihatan awam merosot serta memberi impak kepada masyarakat dan alam sekitar. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian Bengkel Penambahbaikan Sisa Pepejal Perbandaran di Kuching. Teks ucapan beliau disampaikan oleh Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Abdul Rahman Junaidi. Beliau berkata penganjuran bengkel tersebut bukan sahaja dapat melestarikan bandaraya, malahan membantu membangunkan ekonomi sekular. Jelasnya, ekonomi sekular sebagai asas kepada penambahbaikan pengurusan sisa pepejal sejajar dengan saranan Premier Sarawak yang menyarankan agar usahawan berputra di negeri ini untuk melibatkan diri dalam ekonomi baru itu. Ekonomi itu katanya banyak memberikan kesan yang positif dalam pembangunan ekonomi termasuk menghasilkan makanan haiwan ternakan seperti ayam dan ikan daripada sisa kelapa sawit. Ia juga memberikan tumpuan yang lebih kepada kelestarian alam sekitar serta pada masa yang sama dapat mengurangkan pembaziran dan meningkatkan lagi usaha sistem kita semula di kalangan warga kota. 9 kes kematian direkodkan daripada 12 kes yang dilaporkan dari Januari hingga April lepas menunjukkan peningkatan signifikan bagi kes akibat rabies di Sarawak. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS, Datuk Wee Hong Seng berkata, kematian terbaru direkodkan pada Rabu melibatkan seorang lelaki berumur 50 tahun dari Kampung Bumbok yang meninggal dunia di Hospital Umum Sarawak HUS. Datuk Wee berkata berikutan peningkatan itu adalah penting untuk semua pihak termasuk terutamanya pemilik haiwan peliharaan bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan PBT bagi mengekang penularan wabak itu. Sekiranya perkara itu tidak diambil serius, ia akan memberi ancaman kepada kesihatan awam, memberi kesan kepada sektor lain termasuk pelancongan dan imej yang tidak baik kepada Sarawak. Justru itu, beliau mahu semua pemilik haiwan peliharaan untuk peka dengan program vaksinasi rabies. Di samping tidak membenarkan haiwan peliharaan mereka merayau di persekitaran tempat tinggal kerana ditakuti digigit haiwan yang berkemungkinan membawa wabak rabies. Datuk Wee ditemui media pada majlis pelancaran Bengkel Penambahbaikan Pengurusan Sisa Pepejal oleh Timbalan Menteri Teliti dan Telekomunikasi mewakili Timbalan Premier Datuk Sri Dr. Sim Kui Hian di Kuching.
Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri dan Sambutan Pragawai 2023 membuka ruang bagi mengeratkan hubungan serta tingkatkan hubungan kerja antara pihak berkepentingan selaku Badan Kawal Selia, Lembaga Pelabuhan Bintulu dengan pengguna pelabuhan serta masyarakat setempat. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata, melalui majlis tersebut dapat berkongsi budaya, pakaian, makanan, adat resam serta meningkatkan toleransi dan hormat menghormati dalam kalangan masyarakat khususnya di bahagian Bintulu. Melalui kerjasama dan perpaduan seperti yang ditunjukkan dalam majlis sambutan pada hari ini, saya yakin kejayaan akan mudah dicapai. Semoga segala komitmen padu yang ditunjukkan oleh seluruh warga lembaga Pelabuhan Bintulu akan terus menjadi penggerak kejayaan demi kejayaan pada masa hadapan. Dato' Hasbi berkata demikian semasa merasmikan Majlis Sambutan Ramah Tamah Aidilfitri dan Pragawai Lembaga Pelabuhan Bintulu LPB di Bintulu. Setiap tahun LPB memberi sumbangan kepada golongan yang memerlukan seperti golongan asnaf, ibu tunggal, peryatim dan institut tahfiz. Dalam pada itu, Dato' Hasbi turut menyerahkan sumbangan cek bernilai RM15,000 kepada peryatim di Bintulu. Kerajaan Sarawak akan bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency JICA dalam membantu Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PDK. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak KPWK, Dato' Sri Fatimah Abdullah berkata, keperluan agensi itu adalah untuk membantu dalam memantapkan lagi latihan dan pengetahuan berhubung dengan keperluan orang kurang upaya OKU di seluruh Sarawak. Dato' Sri Fatimah menjelaskan Sarawak adalah negeri yang luas dan memerlukan latihan daripada agensi itu. Beliau juga memaklumkan Jepun juga memberi peluang kepada kaki tangan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM untuk menjalani latihan di negara itu. Beliau dalam pada itu berharap kerjasama seperti itu akan dapat diteruskan yang akan memberi impak besar kepada Sarawak. Selain itu, Dato' Sri Fatimah menambah kementeriannya bukan sahaja melihat keperluan kanak-kanak istimewa itu di Kuching, malah mereka yang di luar Kuching termasuk di kawasan pedalaman. Jelasnya lagi, walaupun terdapat lebih daripada satu PDK, namun ia masih belum mencukupi kerana kekangan pengangkutan ibu bapa yang ingin menghantar anak ke PDK. Beliau ditemui program lawatan Menteri dan Timbalan Perwakilan Kedutaan Jepun Atsushi Karimata ke Pertubuhan Pemulihan Dalam Komuniti PPDK Sentuhan Kasih di Kuching. Peserta program jangkauan komuniti pertanian AgriCorp di Daro diseru agar memanfaatkan sebaiknya bantuan yang diberikan oleh kerajaan. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Daro, Safi Ahmad, setiap peralatan yang mereka terima harus digunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Ujar Safi, lebih banyak peluang ekonomi akan tersedia kepada penduduk setempat dengan siapnya jambatan Muara Lasa kelak. Katanya orang luar akan mencari hasil tani atau nelayan di kawasan itu kelak dan ia satu kerugian kepada penduduk setempat jika mereka tidak memanfaatkan setiap peluang yang ada. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan Majlis Penutupan Agriculture Community Outreach Program AgriCorp Daerah Daro bagi 2023. Seramai 80 orang peserta dari daerah Daro menghadiri kursus anjuran Jabatan Pertanian Bahagian Muka dengan kerjasama Pertubuhan Peladang Kawasan PPK Matu Daro di Dewan Kemas Daro. Terdahulu semasa berucap di Majlis Ramah Tamah Aidilfitri 2023 Sekolah Kebangsaan Sebenar Bintango, Syafiee mengumumkan kelulusan projek bernilai RM200,000 untuk menaik taraf jalan ke jeti utama dan masjid di Kampung Sebenar yang akan dilaksanakan di bawah projek transformasi luar bandar RTP 2023. Pada majlis lama, Safi turut menyampaikan sumbangan kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SK Sebenar dan Jawatankuasa Pengurusan Masjid Al-Rahman Kampung Sebenar untuk mengumumkan kelulusan sumbangan kepada JKKK Kampung Sebenar berjumlah RM22,000. Pihak polis mencari waris seorang lelaki tanpa identiti yang ditemui mati di perhentian bas Jalan Utama Pending di Kuching pada Rabu. Pemangku Ketua Polis Daerah Kuching, Superintendent Merbin Lisa, dalam kenyataan media menyeru waris atau orang awam yang mempunyai maklumat mengenai lelaki berkenaan untuk segera menghubungi pihak polis bagi membantu siasatan serta membuat pengesanan.
Terdahulu, Superintendent Mervin Lisa memberitahu pihak polis menerima panggilan orang awam sekitar pukul 6.57 pagi yang memaklumkan seorang lelaki tidak sedarkan diri di perintian bas berkenaan. Hasil pemeriksaan awal, Pegawai Perubatan Hospital Umum Sarawak, HUS, yang tiba di lokasi mengesahkan kematian lelaki tersebut dalam tempoh 24 jam. Menurut Superintendent Mervin, hasil pemeriksaan pihak polis pula mendapati tiada sebarang unsur jenayah ditemukan. Pihaknya juga tidak menemui sebarang dokumen pengenalan diri pada mangsa tersebut yang berumur dalam anggaran 45 hingga 50 tahun, berketinggian 165 cm dengan berat badan 60 kg. Semasa dijumpai, mangsa tidak memakai baju dan hanya berseluar pendek berwarna coklat. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut dan mayat kini ditempatkan di unit forensik HUS sementara menunggu proses bedah siasat dijalankan untuk mengetahui punca kematian. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Superintendent Mervin Lisa memberitahu pihak polis kini dalam usaha mengesan dan menangkap 3 lelaki yang terlibat dalam kes samun di sebuah rumah di Jalan Stampin Tengah di Kuching. Beliau memberitahu suspek telah melarikan wang tunai serta barang kemas beranggaran RM20,000 dalam kejadian yang berlaku sekitar pukul 3.30 pagi. Menurutnya, kes berkenaan disiasat di bawah Seksyen 395 dan 397 Kanun Keseksaan. Jika disabit kesalahan, boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan juga dikenakan sebatan. Baik, paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi Jumaat 12 Mei. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Terus ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini bersama Ridwan dan Suhaida. Salam hormat dan salam Malaysia Madani.